Syiah bertikai sahabat. Satu dia terkeluar ahli sunnah wal jamaah. Kita, dia bertikai, dia marah apa? Untuk kenapa tak ambil keluarga Nabi? Siapa tak ambil keluarga Nabi? Kita kasih keluarga Nabi lama lah. Cuma keluarga Nabi, kita kasih dia untuk orang yang beriman dan taat. Siapa-siapa yang istilahnya tak dalam senarai itu, tak ada. Sikit di atas kaedah itu. Di atas kaedah itulah nak sebut gini. Pasal doa dia untuk keluarga Nabi. Untuk siapa sebenarnya keluarga Nabi? Adakah keluarga itu berdasarkan kepada keturunan yang kalau saya sebut tadi isteri, ataupun dia berdasarkan ciri dan sifat? Masyhur sebut ulama khususnya dalam bab doa, keluarga Nabi adalah orang-orang yang beriman dengan Rasulullah dan mengikut apa saja ajarannya. Itu adalah keluarga Nabi, sekalipun hidung penyek macam kita. Kita adalah keluarga Nabi. Cuma pastikan ciri itu ada. Dengan ilmu, akidah yang betul, amalan yang betul. Tak lari daripada doa yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka, ya Allah. Bukan ghairil maghdub, bukan waladdallin, bukan orang yang dimurkai, dan bukan dhalin, orang sesat. Siapa dia itu? Ni kita nak belajar pasal bab akidah, antara ciri besar untuk menilai benar ataupun sesat. Benda besar nak nilai benar sesat, akidah. Akidah rosak macam mana? Out semua. Dia lah asas paling besar. Satu Nabi Rasul ajar mula-mula akidah dulu. Macam mana nak syarah tu adalah keluarga Nabi. Atas masyhur sebut ulama, bila disebut keluarga Nabi dalam bab doa, antaranya macam kita mula kitab ni, dimaksudkan dengan keluarga Nabi adalah orang yang beriman dengan Rasulullah. Sikit soal, kita masuk tak senarai keluarga Nabi? InsyaAllah masuk. Nak tak nak, nak apa, nak mengaku tak mengaku tu sema ada tak? Tu sebut tadi, adakah memang bila kata keluarga Nabi, orang yang memang ikut akhlak Nabi, peribadi Nabi, cinta ilmu, cinta taat, azan, macam sebut tadi ya. Dia taklah menuhin dia rumah. Boleh sembang, isyak rokok waktu azan. Ha ni perangai bukan ikut Nabi, macam lawan Nabi je, macam tak peduli kat Nabi je, macam tak nak jadi umat Nabi je, bahkan apa suruhan Nabi buat tak peduli je. Itu kena simak. Masa zaman kita lah ni, kalau bab mengaku, semua mengaku. Tuan aku Allah, aku ikut Nabi Muhammad, tapi tudung tak pakai. Dia bukan orang sini lah, ni orang Afrika tu. Orang sini okey. Aku ikut Nabi tapi semayang, semayang kelang kabut. Tomak ninah tak ada. Aku umat Nabi, ikut Nabi. Mana tak ikut Nabi? Tak mana ikut Nabi? Tak, bini aku 4, dia ikut tu lah. Bini 4 lah. Tak semayang, tak ada, tak ilmu, tak ada. Rasulullah walaupun tak boleh baca menulis, tapi apa Quran. Kita apa pun tak boleh. Ya, akademik pandai. SPM lulus. Alif Bata, Jawi tak boleh baca. Ikut Nabi apa? Ikut Bengali lah tu. Sikit bahasa saja nak kata-kata sikit. Kata terasa tu padan ni, padan dengan muka. Memang nak bagi lah tu kan. Pasal mana ikut Nabi? Tak mana? Tak mana ikut Nabi? Tak mana? Dia suruh kita belajar, kita tak pergi menuntut ilmu kan. Pula tu bukan tuntut. Bukan tuntut. Dia terdengar ilmu, bukan tuntut ilmu. Faham tak? Terdengar ilmu. Macam mana terdengar ilmu? Gigi masjid, oh ustaz ada ni, dengar lagi. Bukan nuntut lah tu. Nuntut ni macam mana tuntut? Tuntut hutang macam mana? Cari. Siapa hutang ni? Ni mana ni? Mana telefon? Mana ni? Tuntut bela macam mana? Macam 6 jahanam tu. Tuan faham kan? Saya tak syarah tak apa lah. Cari weh. Maklumat tanya-tanya ni, hak ni duduk sini. Hak mahal, pergi bunuh sekor-sekor. Sampai habis tu. Itulah tuntut bela. Apa? Saya nak ambil perkataan apa? Tuntut. Tuntut. Ni mengaji tuntut tak tuntut? Kitab duk ada pun tak ambil. Tuntut lah tu. Tampak lagi. Tu kata bukan mengaji. Mengaji. Dengar. Tapi tuan-tuan tak ada tu bukan nak marah. Tapi saja sepok. Okey. Oh ingat. Kena ingat tu. Tuan-tuan nak rasa. Rasa tepatnya bagi. Saja bagi tepat pun. Tuan-tuan nak elak tu punya pasal. Nak bagi alasan. Tak bagi alasan kat saya tak apa. Tapi setiap orang, ayat Quran ada bagi gini. Dia kata apa?
balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia ni ala nafsihi basirah, dia boleh melihat atas diri dia sendiri. Kita boleh pandang diri kita siapa kan. Saya boleh cakap berdasarkan mata kasar saya tengok itu. Kita boleh kenal diri kita siapa walau alqa ma'azirah. Sekalipun manusia tu dia boleh beri macam-macam keuzuran dan alasan. Tapi setiap manusia dia kenal diri dia siapa. Alasan tu supaya dia dipandang baik oleh masyarakat kepada dia. That's all. Macam ni. Aku macam ni, aku tak boleh kita macam ni, aku tak kerti jauhi lah. Ini. Kau boleh ada alasan, kau boleh cakap macam-macam. Tapi sebenarnya hati sanubariang, iman hang boleh suluh sendiri. Saya tak boleh suluh. Saya cakap attack umum tu lah. Baling bom kena. Boom, kena. Nasib baik kena. Tak kena pun, saya tak tahu. Tapi tuan-tuan dengar saya punya ayat ni, tuan-tuan boleh hukum kat tuan-tuan sendiri. Ayat Quran tu, Allah Ta'ala turun Quran, dia tak pernah miss tu fakta dia. Betul tu. Baik, asal nak cerita apa? Cerita tentang siapa keluarga Nabi yang betul-betul ikut Nabi. Yang kata kalau ikut dalam maqam buat doa ni, masuk keluarga adalah orang yang memang ikut jalan dia, perjalanan dia. Siapa yang memang ada ciri dan kriteria macam mana, orang yang memang taat, yang ikut perjalanan Rasulullah, itu adalah keluarga Nabi. Adapun sahabat, sahabat dia tak bersambung. Dia terhenti takat siapa bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati dalam keadaan beriman. Itu adalah sahabat. Kita tak dapat takrif sahabat. Dan sahabat sekali lagi sebut mengikut kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, wajib diiktikad semua sahabat adalah beriman, semua. Dan nama sahabat mesti beriman, tak panggil sahabat. Berarti semua sahabat adalah adil. Mereka semua dapat kemuliaan yang umumnya sahabat sebut je nama, maka disunatkan kita berdoa radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhu. Satu, kita diajar oleh ulama dan dibimbing dengan latihan sebut nama-nama sahabat ni, khususnya khalifah yang 4 dalam masa sembahyang tarawih. Sebut tak? Kita diajar siapa? Nama biasa kan, mengikut kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Nama mereka ni bila sebut disuruh kita taradhi. Kita disuruh mendoakan redha Allah Taala atas mereka. Sebut je Al-Khalifatul Awal, ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, itu kesan tarawih tu. Bagus ulama kita susun. Walaupun tak pernah Rasulullah main tarawih sebut itu. Tapi atas soal, bagus amalan itu. Bagus. Daripada duduk isap okok dia balik okok, apa? Lebih baik sebut nama orang yang baik-baik. Lepas tu, dia memang ada suruhan untuk mendoakan mereka. Dah sebut doa untuk mereka. Sambil-sambil itu boleh rehat sambil-sambil. Daripada sebut merepek, baik sebut nama orang baik, doakan untuk mereka. Walaupun atas namanya tak ada amalan Rasulullah itu, tapi bukankah kita disuruh menyebut nama baik? Betul. Bukan disuruhkah sebut orang baik-baik? Betul. Bukankah disuruh mendoakan orang baik-baik? Betul. Jadi amalan tu tak ada masalah dalam syarak. Sikit babaknya tu. Baik, saja nak sebutkan tentang keluarga dan sahabat. Sikit lagi kalau sambung tu. Satu, atas makna keluarga yang dengan makna keturunan. Atas syarahan ulama, hadis-hadis yang Rasulullah pernah sebut tentang keluarga Nabi. Yang ni adalah hadis-hadis yang biasanya golongan Syiah pakai. Dia kata apa? Taraktu fikum amrain. Aku tinggal 2 perkara, kitab Allah wa itrata ahli baiti. Kemuliaan ahli keluarganya. Syiah gunakan hujah itu untuk menunjukkan pakai ahli bait semua ahli bait. Ahli bait pun dia tafsir ikut kepala otak dia. Sikit saya buh ke Syiah dengan bahasa kepala otak. Syarah panjang tu. Saya nak fokus tentang kata masyhur atas sebut ulama menghuraikan keluarga Nabi ini atas Rasulullah pernah isyarat keluarga, yang tu yang kita doa keluarga. Dan memang ada ayat Quran menyebutkan tentang istilah ahli bait dengan bahasa macam tu. Dan antara keluarga tu ialah orang yang istilahnya keturunan, adalah orang yang isteri Nabi, itu adalah istilah ahli keluarga Nabi. Atas sebut ulama, bila sebut ahli keluarga ni dengan mana kita kena berikan kehormatan dan kemuliaan pasal dia ada salasilah dan keturunan. Keturunan dan salasilah orang baik, kita beri kemuliaan keturunan dan salasilah. Adapun sahabat, dia memang orang baik walaupun tak ada keturunan dan salasilah daripada orang baik. Pasal dia memang orang baik.
Tapi kalau keturunan Rasulullah pasal keturunan orang baik-baik, maka bagilah martabat keturunan baik-baik. Jadi buat apa? Muliakan mereka, beri penghormatan, letakkan orang baik-baik di tempat makam baik-baik. That's all. Itu saja. Tapi adakah semuanya mesti boleh diikut? Tengok tak? Ada tak yang nama Habib tapi pening? Ada tak? Bunyi Habib tapi pening? Ada? Habib-Habib yang bagus? Ada? Kalau Habib-Habib pun pening, sikit tanya gini, yang tak Habib ada pening? Lagi berlambak pening. Lagi berlambak pening, kan? Tengok keliling kita mana ada Habib-Habib. Kita pun bukan ada Habib-Habib apa. Tu yang kita pun kadang-kadang pening juga. Sikit usik-usik tu. Satu kita kena mengaji lagi. Khatam kita habis mengaji lagi. Nama apa tuntut. Bukan mengaji. Okey, siap. Selesai tu. Jadi asal nak syarah tu ke keluarga Nabi tu sikit. Dan kata keluarga Nabi ni kalau ada buat apa? Kaedah dia muliakan mereka, letakkan mereka sebagai orang yang mulia pasal ada salah silah dalam keturunan Nabi. Sikit buat bandingan macam ni. Macam mana orang yang ada keturunan tuanku keturunan agung, bila ada keturunan agung macam mana? Bagikan dia martabat keturunan agung dan raja. Walaupun tengok pengetahuan macam tak bererti je. Tapi dah dia duduk keturunan baik-baik macam mana? Letakkan martabat dia martabat orang baik-baik. Pasal duduk keturunan orang baik-baik. Itu saja. Macam mana pun dia adakah dia orang terbaik? Kadang-kadang tak juga. Tapi macam mana pun martabat berikan hak martabat, keturunan berikan hak keturunan. Yang kita ni keturunan apa pun tak ada, hidung penyek ya. Bagi letakkan hang ilmu dan taat, bagi letak abdi tu lagi betul. Pasal keturunan tak ada. Keturunan macam Nema tu lah tak ada kan. Keturunan kita memang ada mak pak, tok nenek memang ada. Tapi tak dapat macam mana keturunan raja-raja dan tuanku. Jadi Rasulullah kalau orang yang dapat golongan Habib Habaib ni macam mana? Dia ada keturunan baik-baik, letakkan makam baik-baik. Itu sikit sebut. Nak syarahkan keluarga dan sahabat. Baik, kata dia amma ba'du. Adapun selepas pada itu, maka tatkala adalah ilmu usuluddin ini adalah yang paling mulia nisbah ilmu pengetahuan serta semua amalan terhenti atasnya, dan tatkala telah datang jumlah yang besar daripada ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan keutamaan mempelajari ilmu tauhid, saya penuh dengan semangat tulus ikhlas demi hendak memberi pahaman tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala kepada orang-orang Islam, kerana Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalau mereka itu sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain, nescaya gugurlah diri mereka dari mereka apa yang mereka telah lakukan daripada amalan-amalan yang baik. Dan berfirman, wa ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan dan menghidupkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka itu menjadi saksi dengan mengakui kekufuran diri mereka itu sendiri. Mereka itulah ialah orang-orang yang rosak binasa amalannya, dan mereka pula kekal dalam neraka. Bahkan banyak lagi ayat-ayat yang menunjuk bahawa mesti didahulukan ilmu tauhid atas ilmu-ilmu lain, kerana tanpa iman yang sah tidak diterima juga amalan-amalan. Oleh demikian saya berasa telah lama bercita-cita untuk menyusun sebuah ringkasan berkenaan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, oleh kerana permulaan dakwah Rasul-Rasul adalah menyuruh umatnya menyembah Allah Ta'ala. Saja baca laju saya dah sebut format saya nak buat. Dia dah tu. Dia nak cerita apa ni? Setelah dia mulakan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam, dia nak cerita sikit tentang kitab yang dia nak tulis, yang dia kata dah lama dah dia cadang nak tulis.
Dan dia nak tulis pun berkenaan dengan usuluddin, dengan bab akidah. Pasal apa? Akidah adalah asas. Lain pada akidah, dengan bahasa lain disebut akidah. Lain dia ialah amalan. Amalan dengan akidah sama asal. Akidah adalah asal, amalan adalah furu'. Sikit saya nak gunakan istilah tu. Jadi akidah adalah usul. Kalau asal, usul lah. Dia ialah usul. Amalan adalah furu'. Kaedah sebut ulama, tak diterima furu', melainkan mesti sah usul. Mesti asal betul, baru diterima hak cabang. Jadi amalan kita buat tak sempurna, bukan saja tak sempurna, tak diterima, tak pakai. Pasal apa? Pasal amalan kita nak diterima di atas asasnya akidah. Akidah. Jadi akidah ialah benda asal, benda penting yang dia sebut tadi beberapa ayat Quran yang menunjukkan kalau tak ada akidah, amalan hang buat habis batal semua. Dan kalau tak ada akidah, tak layak makmurkan masjid Allah. Dan juga amalan-amalan tak diterima. Lepas tu macam mana? Dalam neraka kekal abadi. Apa dia punya keyword itu? Akidah. Akidah. Maksudnya pasal apa amalan batal? Akidah. Pasal apa kekal dalam neraka? Tak ada akidah. Akidah tak ada. Pasal apa amalan boleh terbatal semua. Buat-buat habis. Oncong liau. Kosong. Batal lo, batal dengan mana pahala tak ada, bahkan tak terpakai. Pasal apa? Akidah. Oh, jaga Kalau kita perhati sikit ayat Quran tu, okey, dari segi apa baca tu dah selesai tentang dia kata dia nak tulis tentang akidah dan munasabah kenapa akidah tu penting pasal dia ialah asal. Cuma kita simak ayat Quran sikit. Baik, prinsip tu jelas rasanya. Cuba ambil makna dengan Al-Quran. Satu saya nak baca ni dengan kaedah dan syarahan saja adalah format untuk level kedua. Sekali lagi saya nak sebut. Tuan-tuan boleh rasa tak boleh rasa saya punya format, punya pasal. Tapi saya nak tunjuk, saya memang nak buat format tu sampai akan datang lah. Saya nak buat format tu. Tuan-tuan boleh follow, tak boleh follow saya punya format, punya pasal. Saya punya pasal tu pasal saya dah duduk level kedua, saya akan hayun level kedua. Saya tak ajarlah macam budak-budak. Pasal tuan-tuan kalau masuk darjah 2 tak belajar macam darjah 1, betul? You secondary school, you are not studying macam mana you are primary school, isn't it? You tak faham pula cakap putih itu. Okey, ambil ayat Quran sikit. Dia kata apa? Lau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Surah apa tu? Satu hal dia dah bagi maklumat. Terima kasih informasi dia. Macam mana pun nak ambil macam ni. Kalau mereka itu orang kafir, kalau tahu mana? Kalau mereka ni sekutu Allah Ta'ala, maksudnya mereka tu ada syirik. Kalau asal bahasa situ, bila syirik maksudnya ada permasalahan tentang akidah, ada fahaman bab ketuhanan tu yang tak betul. Walaupun tengok pengorbanan dia, susah payah dia nak mengabdikan diri kepada Tuhan dia, yang Tuhan dia mengikut fahaman kepala otak dia, tapi yang tu adalah tak betul mengikut prinsip akidah Islam. Baik, kalau dia syirik, apa jadi? Nescaya gugurlah dari mereka itu, dari itu bukan diri itu, gugurlah dari mereka, lahabita anhum, gugurlah dari mereka itu. Apa yang gugur? Gugurlah apa yang mereka telah lakukan. Apa yang mereka buat dulu. Bila syirik ya, apa jadi? Oh, oncong liao. Oncong liao. Betul bahasa Hokkien kan Mandarin tu? Oh, Hokkien. Hokkien pun tak tahu. Lantak apa fiah macam mana pun. Habis kan? Habis. Habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau kita belajar bahasa Arab, la habita tu jawab bagi lau. Habita tu fi'il madhi. Setiap fi'il masih ada fa'il. Ma kanu ya'malun tu fa'il bagi habita. Tuan-tuan tak faham dengar je. Pasal saya sebut level 2 saya sebut. Macam mana pun nak ambil faham macam mana. Nak asas kita nak faham ialah jangan tak tahu, jangan buat bodoh lagi. Benda besar kat kita yang kita kena jaga adalah akidah. Nah, akidah ni bila tak selesai, hang buat amalan apa? Sembahyang, puasa, korban, haji, zakat. Ada bab akidah tak sempurna. Asal fokus dia ni syirik. Tapi faham pada syirik itu apa saja istilahnya permasalahan akidah. Ada istilah akidah yang boleh jadi rosak.
yang boleh istilahnya membatalkan akidah, sama ada isu syirik ataupun apa saja syirik and the gang, yang istilahnya boleh batal akidah. Prinsip CP dia macam tu, dia akan sebut nanti boleh batal akidah. Macam mana? Habis punya amalan. Yang ni yang kalau disimpan dalam masyarakat, bila ada orang faham tuan-tuan prinsip-prinsip disiplin akidah dan batal amalan ni, sampai jangan kata batal amalan, bahkan orang yang melakukan perbuatan yang boleh batal akidah ni, dia tu kalau ikut dari sisi hukum syarak, kalau laksana hukum hudud, boleh bunuh pasal hukum murtad, pasal hukum syirik. Yang tu yang kalau dia sembelih, jangan kata sembelihan dia boleh dimakan, dia tu patutnya kena sembelih. Cuma sembelih tu maksudnya kena bunuh. Janganlah sembelih macam duk keluar dalam WhatsApp tu, mana boleh bunuh orang itu. Salah tu prinsip. Kalau bunuh pun mesti bunuh dengan cara betul. Bukan siksa macam tu. Ayam tak apalah, disuruh sembelih itu. Ayam tak disuruh pula. Itu. Ayam lain. Ni bukan ayam, orang weh. Kalau sekali pun jahat kena bunuh, dia tak boleh bunuh dengan cara sembelih. Mesti kaedah dia pancung. Pancung sikit ke isu tu. Nak sebut apa? Kalau negara Islam laksana hukum Islam, ada permasalahan akidah, suruh taubat tak mau, bunuh. Bukan lebih biak, dia virus. Lebih bahaya daripada HIV. Jadi nak sebut apa? Kalau ada masalah akidah, batal apa amalan telah lalu. Satu asal nak sebut tadi, satu kalau kita faham disiplin akidah ni, tu yang ada orang yang bila ada amalan, ada perkataan nisbah amalan, ada cara berfikir dia tak betul, ada pahaman ketuhanan, masalah. Tu yang kalau dia sembelih, walaupun tukang sembelihan dia kita tak mau makan. Kenuri dia kita tak pergi. Sembahyang pun tak mau dia jadi imam. Pasal apa? Pasal kita tahu ciri dia. Orang tak faham jadi masalah pula. Kata dia, apa pecah belah dalam masyarakat. Dia pun sembahyang. Sembahyang furuk lah. Ada benda usul tak selesai. Satu tak ikut walaupun dia sembahyang. Pasal dia buat haji, mu tak pergi haji lagi. Nak kira masalah tu bukan kira haji tak haji, kira dia akidah. Kira dia akidah. Kalau nak kira haji, Abu Lahab buat haji lama tau. Sikit pun itu. Dia mah duduk Mekah berapa lama khidmat untuk bagi minum, bagi makan orang buat haji kan. Yang tu yang dia orang duduk Megah tu pada zaman Rasulullah tu, sampai turun ayat Quran, Allah Ta'ala turun macam mana? Surah Taubah. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Pasal dia orang duduk siksa orang, duduk ikut Nabi apa-apa, duduk bunuh lah, halang dakwah. Allah Ta'ala kata, adakah kamu duduk bagi minum orang buat haji ni? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Buat pembangunan macam-macam memakmurkan Masjidil Haram ni, kaman amana billahi wa rasul. Macam mana orang beriman dengan Allah Ta'ala, sama ke? Sama ke? Bagi elok-elok ni. Itu Abu Lahab jaga orang jemaah haji tu, takat pergi haji tak ingat. Dengar tu. Bukan nak pelakir orang pergi haji, tapi nak ajar prinsip besar akidah. Satu kelahi kita akidah. Besar-besar tau, besar kali akidah. Satu dengan sebab akidah kami tak semayang mayat mau. Dengan sebab akidah tak semayang mayat mau, tak pergi rumah mau. Mati kami tak pergi ziarah lagi ya. Pasal orang kafir pun disuruh pergi ziarah. Tapi semayang mayat dah. Sembelih kami tak makan sembelihan. Hanya lima aku tak ikut jadi makmum. Tak ada. Pasal apa? Masalah akidah. Masalah akidah. Akidah benda besar. Walaupun tak semayang, elok ke serban. Muka pun comel. Muka comel. Akidah tak comel. Dia tengok apa? Akidah. Based on akidah. Quran pun isyarat tu yang dia kata apa? Kalau ada amalan macam mana pun, kalau syirik mati macam tu, macam mana? Habita anhu. Habis. Oncong liao. Kosong habis hak lama. Baik, kemudian ayat yang kedua tu, ada ayat Quran lagi disebut. Dia kata wow, makana lil musyrikin an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Terjemah sekali lalu tu cuba tengok. Dia kata tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan, menghidupkan masjid Allah Ta'ala.
pasal nak mengarahkan masjid, yang memakmurkan masjid, menyusun program masjid, sepatutnya mestilah orang beriman. Ada ayat lain surah Taubah juga bunyi macam mana? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memang nak mengimarahkan masjid, main masjid, main surau, susun program masjid surau, siapa? Orang beriman, orang taklah beriman hari akhirat. Orang kafir macam mana? Tak boleh. Macam mana pun kita bukan nak tuduh, nak sebut gini nak. Ini dia pegang jawatan masjid, dia bukan nak panggil ustaz, bahkan ustaz ada semua dia bukan. Ni nak imarah kan, nak pergi jahanam masjid. Oh, orang macam ni memang tak layak jadi tuan kuasa. Ada pun potong bukan. Musyarat pakat mai, buang, tukar. Musyarat agung, bagi jadi jagung lah tu. Musyarat agung bagi jadi jagung. Buat lah macam mana pun. Cari jalan. Pasal apa? Puak ni kalau masuk habis jahanam kita. Puak mana ni? Puak yang memang tak mau mengimarah masjid. Bahkan layakkah dia nak imarah masjid? Bahkan dengar ni, kalau dia pegang jawatan pun, masjid takkan imarah sebab dia mau. Kalau imarah pun apa? Tuan-tuan tahu? Apa? Jamuan hari raya. Itu menu utama. Berapa? Habis 14,000. Betul? Bocor masjid, aircon. Habis 60,000. Ustaz? Tak ada. Kek cicak yang penuh. Jemaah tabligh nak masuk buat dakwah pun tutup kunci, nak tidur luar. Tambah terang tu. Punya benci dengan Islam. Tapi susun masjid, arah masjid, apa lagi? Takbir masjid. Tak layak. Orang macam ni tak boleh. Macam mana pun nak syarah ciri tu panjang. Asal nak sebut ialah kalau memang orang kafir tak boleh lah pegang pengurusan masjid. Pasal dia takkan tahunya. Macam mana pun kalau memang kafir memang tak boleh. Satu boleh tak? Menteri pegawai urusan masjid, nama apa? Cha Ko Tiao. Boleh tak? Bukan Cha Ko Tiao tu, saya bunyi tu bunyi Cina kan. Siapa pegawai pengurusan masjid? Wah tak tahu. Boleh? Tak boleh. Nama Sami, nama Linggam? Tak boleh. Maksud apa? Dia kata apa? Makmur masjid. Dia kata kita pun susun juga ini program untuk bikin maulidin Nabi, Isra Mi'raj. Susun macam tu je lah. Tapi hang tak faham. Base dia atas akidah tu hang tak faham. Ustaz hang nak panggil, ustaz yang boleh masuk, ustaz tak boleh masuk. Nak tapis tu hang tak tahu pasal hang tak main mengaji. Ya. Pasal tu, yang tu macam mana? Hang ni tak layak untuk imarahkan masjid Allah Ta'ala. Kalau dia imarah pun, dia akan imarah bagi pening makmumnya dah. Pagi dunia kuliah subuh, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kuliah 2 panggil ustaz Wahabi. Pukul 11 ustaz Syiah. Apa ni? Ni. Anda betul ustaz ni bagi bantai Wahabi. Yang ni kata bidah, yang ni kata tak bidah. Pasal apa? Masjid bodoh. Masjid bodoh, pengurusan masjid bodoh. Dia tak faham mana ubat, mana racun. Sikit syarah kau tu. Kena syarah tu, kena bagi panduan ke orang macam tu. Dia tak faham. Macam Wahabi apa-apa semua ni. Islam juga. Bodoh tu. Ngaji elok-elok. Mana hak Islam, mana tak Islam. Mana hak kalau kata dia Wahabi, kadang-kadang nama je bubuh label tu. Adakah memang Wahabi, tak Wahabi? Cek tengok, detect tengok. Tanya tengok, soal jawab tengok. Sikit buat soalan mudah tanya dia. Allah Ta'ala kat mana? Ustaz, soal. Terang-terang jawab ni. Allah kat mana? Allah di langit. Out. Kalau ikut salah tu, UPSR pun salah tau jawapan tu. Skema markah salah tau. Mana boleh jawab Allah di langit? Soalan pun kalau ikut tak betul. Sepatutnya dia kena bangkang. Soalan pun dah tak betul lah. Macam mana aku nak jawab? Allah Ta'ala tak bertempat. Ini terang-terang. Ya, Allah di langit. Allah atas haram. Apa? Rosak akidah weh. Boleh pegang masjid? Kacau. Tu kalau urus masjid habis. Sikit saya nak usik tu pasal nak sebut tentang imarah masjid. Satu, bagi masjid ni orang ahli masjid bukan saja ahli masak. Minta maaf kalau usik-usik kalau siapa terkena tu. Bukan ahli potong bawang, bukan ahli makan, tak ada. Ahli susun meja, tak ada. Bukan hak tu, benda besar. Walaupun yang tu tak ada orang pun, jeng kat kita tak ada orang masak. Jeng kat pasal kita tak boleh masak. Tapi bukan itu benda besar. Benda besar bukan masak weh. Benda besar adalah akidah.
Satu orang mengajar akidah muduk masak, tu pun bagi betul kat tu. Oh, siapa tu saya tak tahu. Sorry kalau kena. Pasal jangan dengan sebab masak mu tak mengaji. Bagi betul. Kena tengah, kena kenal mana usul mana furuk. Kalau Nabi hak utama doa pun dengan dirimu, mu kena pandai beza.